Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada blog rashidsalim.com. Kisah yang bertajuk Kisah Seram Jadi Pengawal Keselamatan di Hotel. Saya Fuad. Bukan nama sebenar. Saya ni orang kampung. Ikut kawan pergi Kuala Lumpur. Katanya ada kerja kosong di sana. Saya tanya dia, kerja apa? Jawabnya, ikut sajalah. Janji ada kerja, katanya. Saya pun, yelah nak kerja, follow je lah. Jadi pada tahun 2004 tu, saya nak cuba cari kerja dekat ibu kota. Maklumlah, orang sekolah tak tinggi ni, kerja apa je lah yang diharapkan. Tapi harap-harap kerja yang baik-baik lah. Bila dah sampai Kuala Lumpur, kawan ni dah jumpa orang yang sepatutnya lah. Dia pun maklum pada saya kerja yang bakal dilakukan. Kerja apa nak tahu? Jadi jaga atau pengawal keselamatan. Mula-mula saya berang lah. Pasal kawan saya ni tak beritahu awal-awal kerja jadi jaga? Tak adalah saya tertanya-tanya. Tapi dia kata kalau cakap nanti bimbang saya tak nak ikut. Tak apalah. Janji kerja halal. Jadi jaga pun jagalah. Dan kerja ni memang saya tak pernah buat selama hidup ni. Pertama kalilah kalau nak diikutkan ni. Kawan saya ni namanya Zaidi. Jadi Zaidi minta maaf lah sebab tak cakap awal-awal. Saya kata okey je lah, boleh timbul pengalaman. Si Zaidi ni sebenarnya pernah kerja dekat Kuala Lumpur ni. Jadi bila dia balik kampung, dia offer pula nak kerja di KL. Sebab dah boring duduk kampung lama-lama agaknya. Dia pun dah pernah kerja jadi jaga ni. Katanya kerja jadi jaga ni mudah dapat. Lagipun katanya tak memerlukan kelulusan yang tinggi. Okey, saya faham. Saya pun setakat SPM je lah. Kira boleh kerja lah ni. Alhamdulillah. Nak dipendekkan cerita, kami ni tinggal di sebuah hotel. Bukan hotel hostel. Hostel yang tak berapa jauh dari hotel tu. Senanglah nak pergi kerja. Hotel tu hotel besar. Saya sebut secara umum je lah ya. Hotel tu memang dekat bandar besar. Kalau berada di atas hotel tu, memang nampaklah KLCC dan KL Tower. Saujana mata memandang, cantik dan indah. Itu adalah hari pertama saya pergi naik ke atas, diperkenalkan kawasan. Jadi saya ditugaskan mengawal di hotel tersebut. Baiklah, hotel ni hotel mewah. Serius, hotel ni ramai orang luar yang masuk. Saya ditugaskan jaga tempat orang nak masuk parking. Bila ada orang speaking, memang matilah nak jawabnya. Orang tanya arah jalan, saya main bantai je. You go to straight, don't belok-belok. Memang saya fail. Maklumlah dulu sekolah suka monteng. Tapi kalau mereka tanya in English, saya bolehlah faham sikit-sikit. Cuma nak reply to you roommate. Saya ni dibekalkan dengan walkie-talkie. Jadi
pada petang tu, Zaidi panggil minta pergi ke loading bay. Saya pun pergilah kat situ. Kawasan situ hangat sikit. Kalau lama-lama memang boleh berpeluh. Masa tu dah dekat maghrib. Saya panggil Zaidi. Zaidi! Mana dia ni? Saya cuma nampak ada sebuah lori dekat situ. Saya pun berjalan pergi dekat lori. Tiba-tiba suara Zaidi kedengaran di walkie-talkie. Cari saya, panggil-panggil saya. Saya jawablah. Yang tadi kau cari aku kenapa? Aku dah ada kat loading bay ni. Dia pun balas. Lah, bila masa aku cari engkau, Fuad? Aku ada dalam bilik pemantauan ni, tengah tengok CCTV. Dia beritahu nampak saya pergi ke loading bay. Duk buat apa saya kat situ kan? Saya tanyalah, bukan kau ke yang panggil? Dia jawab balik, memang dia tak panggil. Dia pun minta saya patah balik. Dah tu, suara dia dalam walkie-talkie tu, suara siapa? Saya pun pusing baliklah nak tinggalkan lori tu. Tiba-tiba, lori tu menderu. Ada orang rupanya. Saya ingatkan tak ada sesiapa tadi sebab enjin senyap aja. Saya pun undur balik pergi dekat kepala lori tu tengok driver. Tak ada orang. Saya pun intai-intai belakang. Tak ada juga. Kawasan loading bay tu tak gelap pun. Memang terang, banyak lampu. Saya garu-garu kepala. Orang tak ada, tapi enjin lori tiba-tiba hidup. Dah lah enjin hidup, tapi menderu macam orang main tekan-tekan minyak. Tu yang buat saya meremang tu. Saya tak puas hati. Mungkin ada orang sengaja nak takut-takutkan saya ni. Manalah tahu kot, kan? Kot-kot ada orang sembunyi. Mana saya nampak terhadang pintu kan? Lori tu kan besar, tinggi pula tu. Saya pun panjat sikit untuk jenguk betul-betul ke dalam. Masa tu memang terbeliak biji mata saya. Elok aja kola-kola ataupun pocong tengah baring atas kerusi tu. Muka dia tepat tenung ke arah saya. Muka dia pucat, berbunjut, mata lebam, tapi nampak sebiji matanya macam nak terkeluar dari sangkar. Kecut kepala saya jadinya. Terus tak tunggu lama, saya pun terus langkah 1000 sambil terkucil. Tolong. Pertama kali saya jumpa benda tu dalam hidup saya. Sama ada saya kena usik dengan hantu atau dengan geng-geng jaga dekat situ. Wallahualam. Sebab masa dalam CCTV tu memang tak nampak langsung pocong tu dalam lori. Terlindung. Dalam kepala otak saya memang saya menafikan itu adalah hantu. Dan saya cakap, itu memang kerja Zaidi nak kenakan saya ni pada hari pertama saya kerja kat situ. Saya marah dia, tapi dia pun menidakkan. Zaidi, kau nak kenakan aku Kau suka kawan kau jadi pocong mana ada? Kau ni dah kenapa? Dia kata tak ada masa nak kenakan orang. Jaga lama dekat situ kata benda tu biasa. Saya tak percayalah. Mana boleh biasa. Lepas tu otai situ kata pernah adalah benda pelik-pelik berlaku kat hotel tu. Saya tanya apa yang pelik. Dia kata dia malas nak cerita. Saya agak cuak lah sebab terbayang-bayang wajah hantu tu. Saya punya takut sampai terkencing dalam seluar. Memalukan. Waktu tu maghrib pula. Sabar je lah. Saya sabar lagi. Saya tanam dalam kepala saya tu memang ada orang, ada puak-puak ni nak melahirkan rasa takut dalam diri saya ni. Jadi saya kena beranikan diri dan beranggapan benda tu sebenarnya tak wujud. Jadi minggu pertama
tak ada apa-apa. Masuk minggu ketiga, kena jaga shift malam. Cepat betul kena tukar shift. Jadi malam tu saya diminta naik ke lift pergi ke bahagian swimming pool dekat atas tu. Hotel mewah kan, kolam renang mestilah ada. Tapi masa tu dah pukul 12.30 malam. Mereka dah selesai program. Ketika itu ada majlis apa entah, saya pun dah tak ingat lah. Jadi pelayan lelaki dan perempuan sibuk mengemas. Saya 2 orang masa tu dengan seorang lagi, orang lama lah kat situ, kena pantau keadaan. Selepas mereka siap, yang seorang tu nak ke tandas, jadi saya kena tunggu dia sekejap lah. Saya bersandarlah dekat dinding sambil pegang cota. Walkie-talkie memang saya sangkut je lah dekat seluar. Tengah duk pusing-pusing cota, saya terpandang ada benda putih di sebalik pokok perhiasan dekat swimming pool. Pokok tu pula dekat tepi bangunan. Saya perhati betul-betul sebab situ gelap sikit. Saya tenung lama-lama. Kain putih tu yang sipi-sipi terlindung sebalik pohon tu, tiba-tiba dia keluarkan kepala dia. Dia aucak dekat saya. Terkejut beruk saya jadinya. Saya rasa benda tu seperti pocong yang serupa dalam lori masa hari mula-mula saya kerja tu. Saya ni dah rasa memang dikenakan lah. Saya terus cepat-cepat pergi kat pohon tu, konon nak kantorkan orang yang sengaja nak takut-takutkan saya tu. Ketika saya melangkah pergi ke arah dia, tiba-tiba pocong tu terus lompat terjun dari hotel. Langkah saya terus terjeda. Hotel ni tinggi. Kalau orang, takkan nak terjun pula. Masa tu baru saya percaya bahawa benda tu memang adalah benda yang betul. Saya terus beredar dari situ. Esoknya saya demam sebab baru yakin itu adalah benda tu. Saya tanya pada Cip cerita sebenar. Barulah dia cakap memang pernah ada kejadian bunuh diri. Tu cuma penampakan saja, bukan semua orang nampak pun, ujarnya. Cip minta janganlah terlalu ikutkan perasaan, jangan terlalu takut. Ujian akan lebih besar lagi. Cuma tengok situasi juga. Zaidi pun cakap begitu. Dia pun pernah jumpa benda-benda pelik, tapi dia tak nak ambil pusing sangat. Dia kata jadi jaga ni kena berani. Benda-benda tu suka mengusik. Yang penting kita jangan mudah terpengaruh. Itulah yang Zaidi pesan. Pengaruh ke tak, aku pun tak lama kerja kat situ. Sebab kerap kena kacau lah sebenarnya. Walaupun itu hotel mewah, tapi jadi jaga tengah-tengah malam, amat menyeramkan tau. Bukan setakat nampak pocong aja, malah pernah juga terdengar orang menangis. Tapi orangnya tak ada, cuma suara saja yang kedengaran sayup-sayup. Kadang-kadang pula dengar suara orang berasmara, bermesra-mesra, tapi kelibatnya tak ada. Serik betul rasanya. Memang cuba kuat semangat. Habis tu kalau lama-lama pun tak sedap juga. Jadi saya tamatkan saja kerja dekat situ dan carilah kerja lain. Sekian. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah seram saya jadi jaga di hotel. Cerita asal daripada Fuad dan ditulis semula dan diolah semula oleh Rashid Salim. Sekian. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.